Kumpulkanlah dalil pemahaman riba daripada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Okay, next. Okay, yang pertama sekali dalil pemahaman riba dalam Al-Quran boleh kita jumpa dalam surah Ar-Rum. Tapi sebelum tu, ulama dia ada pandangan, ada dua pandangan dalam menyatakan pengharaman, dalil pengharaman daripada Al-Quran ni. Ada yang cakap pengharaman riba ni secara berperingkat-peringkat. Maknanya dia ada 4 peringkat. Saya ikut susunan lah, tapi saya tak huraikan secara berperingkat. So ada satu lagi berpandangan bahawa riba ni dia tak diharamkan secara berperingkat, tapi sekaligus. Jadi tak nak, kita tak payah nak peningkan kepala. Jadi saya nyatakanlah semua apa ni dalil pengharaman riba yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama sekali, kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat 39. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk menyimpan keridaan Allah, maka itulah orang yang melipat gandakan pahalanya. Dalam ayat ni nak bezakan antara zakat, sedekah dengan tambahan untuk riba. Okay, kemudian boleh tengok dalam surah An-Nisa, dan kerana mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah jalan dari ini, dan kerana mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Ni kalau tak silap dia disebut tentang pengamalan orang Yahudi. Orang Yahudi mengamalkan riba. Okey. Lepas tu next dalam surah Ali Imran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Okey, dalam ayat ni riba yang berganda-ganda tu disebutkan pengharaman riba yang berganda. Minta kalau Ustaz ada salah tolong betulkan Ustaz. Okey, kemudian surah Al-Baqarah yang terakhir sekali, ini disebutkan semua jenis riba tu diharamkan. Tak kira ada jenis berganda ke macam mana pun diharamkan. Dan yang saya suka sekali nak sebut dalam dalil daripada surah Al-Baqarah ni, mungkin semua boleh baca lah kan. Benda ni macam seolah-olah berlaku pada masa sekarang. Kalau kita tengok orang lain makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kepada gila. Mungkin kita boleh relate keadaan bila mana tahun 2008-2007 yang masalah krisis kewangan tu. Jadi semua company-company besar jatuh kan. Contohnya macam dekat US sendiri, ada syarikat kereta macam Ford dengan General Motor, GMC kan, jatuh sampai terpaksa dapatkan bantuan kewangan daripada kerajaan dia. Lepas tu bank-bank di Amerika sendiri pun macam tak boleh nak ni. Itu semua sebenarnya disebabkan oleh riba yang diorang sendiri mulakan kan. Sebab interest yang diorang ada tu, diorang bagi pinjaman, orang yang pinjam tak boleh pulang. Jadi riba tu diorang yang terkena sendiri kan. Jadi seolah-olah macam orang gila lah kan. Berdiri macam orang gila lah, sebab bila dah jatuh, dia ada yang jatuh bankrupt apa semua, diorang tak dapat nak pusing modal diorang, jadi masalah pada diorang. Okay, lepas tu lagi satu ayat asalnya yang demikian itu kerana mereka berkata bahawa jual beli sama dengan riba. Kalau kita tengok ini kisah ni waktu zaman zaman jahiliah. Diorang kata jual beli tu sama dengan riba. Kan? Itu dulu. Kalau sekarang pun jual beli sama dengan riba. Macam mana nak tengok tu? Kita tengok kalau kat bank. Kalau kita cakap ke orang, pakcik, janganlah simpan dekat bank ni. Bank ni bank tak Islam. Kan? Sama je. Bank juga. Betul? Jadi tu kita boleh nampak kan. Jual beli sama dengan riba. Sebenarnya kalau kita tengok bank, sebenarnya kalau bank Islam ni dia menggunakan asas perniagaan, asas bank jual beli, bukan atas asas pinjaman. Jadi jual beli ni, hasil daripada jual beli kita panggil apa? Untung. Kita panggil riba. Tapi kalau bank konvensional, bank biasa, dia gunakan asas pinjaman. Jadi lebihan daripada pinjaman tu kita panggil apa? Riba. Jadi nampaklah beza kat situ kan. Ini sebenarnya tak sama kan. Kalau kita simpan kat bank Islam, kita menggunakan akad jual beli dan sebagainya. Kalau kita guna bank konvensional, itu itulah asas pinjaman. Okay, next.
Okey. Kalau kita tengok pula dalam hadis. Sebenarnya banyak hadis yang menekankan tentang pengharaman riba. Antaranya yang ni agak penting lah. Kalau Rasul alaihi salatu wasalam, wa in riba al-jahiliyah mawdu' wa awal ma abda'u bihi riba ammi Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ni waktu khutbah wida, Rasulullah kata sesungguhnya riba jahiliyah itu terhapuskan lah, diharamkan. Riba jahiliyah, zaman jahiliyah, orang jahiliyah suka bagi riba. Dia bagi pinjam kat orang, tapi dia nak pulang dulu lebih. Dia orang memang macam tu, mengamalkan macam tu. Dan antara orang yang mengamalkan macam tu, bagi pinjam tapi nak lebih. Tak kira lah syarat pinjam ataupun dia buat bayar, tapi kalau dah bagi, dia buat macam niaga pula, kan? Bagi pinjam, mesti bayar lebih. Antara orang yang buat tu bapa saudara Rasulullah SAW, Abu Abbas. Abbas ni dia pun ada juga buat macam tu. Jadi Rasulullah sebutlah dalam hadis ni bahawa riba jahiliah semua diharamkan. Dihapus tak boleh dah buat macam tu. Haram hukumnya. Jadi yang pertama sekali Rasulullah haramkan adalah riba bapa saudara dia sendiri, kan? Maknanya yang apa yang ayah saudara dia sendiri buat, itulah ayah saudara Rasulullah SAW buat, diharamkan serta-merta. Bermula daripada situ. Okey, kemudian boleh tengok Nabi SAW bersabda, riba mempunyai 73 pintu. Riba yang paling ringan dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Jadi tengok macam mana, kan? Dosa zina kita dah tahu, kan, memang macam mana, kan? Jadi sekarang ni riba tu yang seringan-ringan, yang paling ringan, riba yang paling ringan tu ibarat seperti seorang lelaki ni dia berzina dengan ibu dia. Jadi semua boleh fikirlah macam mana, kan? Kemudian Nabi SAW bersabda, 1 dirham riba yang dimakan lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali. Kalau sekali zina, apa hukum zina kalau macam mana? Jadi kalau ada 36 kali, itu kalau kita mengetahui. Jadi sekarang ni macam ni, maksud mengetahui tu, kita simpan duit kat bank, kan? Betul? Bank mana yang kita pilih? Nak tanya saya ni, siapa yang semua duit dia memang dia simpan dekat bank Islam? Siapa angkat tangan? Jadi sekarang ni kita kurang peka sebenarnya. Kita kurang peka sebab kita macam menganggap riba tu macam perkara biasa. Kita dengar, kita belajar riba, tapi kita tak pasti, kita tak tahu bahawa dosa dia tu berat sebenarnya. Jadi lepas ni kena pastikan lah, kan, bahawa kita kena keluarkan semua duit kita tu dekat bank-bank yang ada interest tu, kan. Dalam masa waktu sekarang ni kita panggil interest ataupun faedah tu pindahkan kepada bank yang menjalankan sistem perbankan Islam lah, yang kita tahu dia dia halal dan sebagainya lah. Contoh kalau kat Malaysia banyak, kan, ada bank Islam, ada bank ada bank Islami. Mungkin okey lah. Tapi Ustaz Anwar Munah cakap masa kat Malaysia tu, dia kata cuba kita anggap macam ni lah. Kalau kita makan kat restoran yang kita nak makan lah, paling suka sekali kat restoran yang confirm restoran tu semua peniaga dia Islam ke, ataupun restoran tu restoran Cina, tapi ada satu lah seorang Melayu duduk jual dalam tu, dia guna kuali yang sama, dia guna alat-alat semua yang sama. Kita nak yang mana? Kita pilih macam tu. Tapi ada pilihan lah. Kat Malaysia sekarang ni alhamdulillah banyak pilihan, banyak bank Islam, kan. Jadi kita boleh pilih lah mana. Yang penting pastikan lah yang kita gunakan bank yang Islam, kita simpan duit. Sebab bila kita simpan, kita confirm akan terlibat dengan riba. Bahaya lah pada kita. Okey, seterusnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini la'ana Rasulullah SAW akalu riba wa muakilihi mukilahu. Sini Ustaz.